وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada malam ni. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tazkirah yang boleh kita kongsikan pada malam ni sekitar 20 minit lebih kurang. Saya tak ambil masa yang panjang kerana saya pun main lambat. Kereta banyak di atas jalan raya, jadi saya naik highway pun lambat. Dia ingat jalan belakang lambat, highway pun lambat. Jadi ala kulli hal kita dapat bertemu pada malam ni, malam yang ke-20 daripada bulan Ramadan. Dan insya-Allah pada malam ni sekadar tazkirah ringkas yang boleh kita sebut sempena dengan kita berada pada minggu nuzul Al-Quran. Baru ni rata tempat mengadakan majlis berkaitan dengan nuzul Al-Quran. Maka malam ni saya ambil kesempatan itu untuk kita sebut sedikit sebanyak berkaitan dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui Jibril AS kepada Nabi kita Muhammad SAW. Baik, secara ringkas, tuan-tuan, ayah-ayah dirahmati Allah, yang pertama, Quran diturunkan kepada Nabi ketika umur Nabi 40 tahun 6 bulan. Itu yang dicatatkan oleh para ulama. 40 tahun 6 bulan. Saya sebut ni bukan sebut saja nah. Satgi saya nak tanya lain, tak ada jawab jaga. Hak main malam ni Rembo. Baik, gempa. Baik tuan-tuan, ayah-ayah, ibu dirahmati Allah, Nabi dilantik oleh Allah menjadi Nabi ketika umur Nabi 40 genap. Jadi 40 genap maksudnya Nabi lahir di Rabiul Awal. Maka genap 40 tahun juga Rabiul Awal, genap 40 tahun. Quran turun, kata ulama, tuan-tuan, wahyu pertama yang bermula dalam hidup Nabi adalah mimpi. Permulaan wahyu dalam hidup Nabi dengan mimpi yang soleh, mimpi yang benar. Jadi kata ulama, surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surah tersebut turun 6 bulan selepas Nabi mimpi. Jadi kalau Nabi dilantik genap umur Nabi 40 tahun, iaitu bulan Rabiul Awal, maka ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah, 6 bulan selepas itu baru turun Al-Quran. Jadi kalau Rabiul Awal Nabi dilantik, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan. Jadi benarlah yang Allah sebut dalam Quran, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Bulan Ramadan turun Al-Quran. Jadi bab turun cerita nuzul Quran. Jadi Ramadan Allah pilih untuk turunkan Quran kepada Nabi SAW. Dan Quran turun adalah untuk perbetulkan kembali kesilapan manusia yang sebelum ni. Orang Arab jahiliah ni banyak kesalahan, banyak kesilapan dalam hidup. Jadi Quran datang perbetulkan kembali kesalahan itu. Aduh, siapa yang ikut Quran betul. Kerana Quran ni sifat dia perbetul balik mana yang salah. Di Arab jahiliah, perangai mereka jauh, kesalahan mereka jauh daripada kebenaran, jauh sungguh, teruk. Tuan-tuan, antara perangai Arab jahiliah sembah berhala. Islam datang, Quran datang, perbetul balik yang tu. Antara perangai Arab jahiliah, tuan-tuan, yang paling berat, mereka membunuh anak-anak hanya kerana bimbang fakir dan miskin. Bila dapat anak ramai, mereka jadi takut. Anak seorang dua, dah main 3-4 orang, letih, nak kena belah. Belah bukan sehari dua sampai ke mati. Baik besar. Banyak duit nak kena guna ni. Jadi ada kebimbangan dalam hati orang Arab jahiliah. Maka mereka buat keputusan, dapat anak bunuh, dapat anak bunuh. Ada yang bunuh kerana takut miskin. Ada yang bunuh anak perempuan sahaja kerana malu. Itu pula dah buat ni. Mereka takut dapat anak ramai, mereka takut miskin. Jangan. Allah kata dalam Quran, nahnu narzuquhum wa iyyakum wala taqtulu auladakum khasyata imlaq
nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu kerana takut miskin. Allah pesan dalam Quran. Jangan. Kami yang bagi anak-anak kamu makan, dan kamu pun kami bagi makan. Tuan-tuan, ayah-ayah duk kedarah makan buka puasa. Kita makan, Allah bagi. Anak kita makan, Allah bagi. Duk takut orang. Quran datang bagi tahu jangan bimbang. Rezeki anak-anak Allah susun siap dah. Dia tak balas sikit pun rezeki kita. Dia takut nak beranak apa? Lepas tu orang jarak atas kalau boleh 2 tahun 3 orang, buatlah guna-guna. Contohlah, bagi ramai Nabi sebut tazawwajul waduda wal waluda. Berkahwinlah dengan orang yang kamu kasih mengasihi, kemudian perkahwinan itu boleh melahirkan anak yang ramai. Nabi bangga anak umat dia yang paling ramai umat Nabi. Nabi bangga kalau umat dia umat yang ramai. Dia beranak pergi kerak, walaupun duduk jarak atas, jangan berjarak waktu beranak. Tiap-tiap tahun beranak dah bah. Orang perempuan kata mampu hamil pada muka. Tak ada masalah, rezeki Allah bagi. Cuma adalah doktor pesan kena jarak kehamilan, bahaya kesihatan. Itu nasihat doktor. Kalau tak ada masalah apa, beranak. Suruh pihak masjid sediakan ambulans khas untuk orang jarak atas. Tak ada hantar hospital dah, sebab tahu sakit-sakit beranak, tinggal datang masjid terus. Contoh dia kemas lah tu. Beranak dengan bimbang. Tuan-tuan, dulu ada kes seorang ibu umur dia 43 kot. Tuan-tuan dirahmati Allah, beranak naik ambulans, depa letak atas kati tolak tu. Kecemasan nak tolak pergi ke labor room, tak sempat. Tengah duk tolak tu, tuan-tuan dirahmati Allah, doktor kata stop, bahaya ni, budak nak lemah dah. Tak ada dah labor room jauh lagi. Berhenti tepi jalan, tutup dengan kain, beranak tang tu aja. Situ juga beranak. Bila tutup kain, orang duk tepi jalan, duk melepak, duk berehat dan sebagainya, dengar lah. Dengar doktor duk memang kena minta pelayar, spana. Beranak kan? Ingat pemain motor kan minta spana. Contohlah minta gunting kah pisau kan? Dengar perbualan doktor nak sambut kelahiran. Tuan-tuan dirahmati Allah, alhamdulillah anak selamat, mak selamat. Anak depa tolak piwat, mak tak tepi sat lagi berehat. Ayah-ayah ibu dirahmati Allah, orang yang duk keliling Nabi ucap tahniah, tapi maklum hak umur 43 ni menangis. Selok. Orang tanya siapa menangis, anak selamat elok. Dia kata saya malu. Umur saya dah macam ni pun duk beranak ni. Dia malu dia kata. Umur 43 dah lah beranak tua, beranak tepi jalan pula. Malu lah dia kata, menangis. Oh dah malu apa, anak dua-dua selamat, mak selamat, anak selamat, malu buat apa? Tak, dia kata malu. Nangis lah. Jadi orang nak bagi tenang hati dia, orang kata apa? Kak dosa duk malu lah. Kak kira okey lah beranak tadi, orang tutup kat kain. Tahun lepas ada seorang maklum lagi teruk, beranak bagang terus. Turun ambulans tang tak tu. Tak ada lindung apa, nak beranak lah, buat apa? Habis orang tengok, lagi malu. Kak kira okey beranak tang ni. Tuan-tuan, lagi selok maklum ni. Dia kata sebab apa pula? Rupanya maklum ni kata, tahun lepas pun saya kak. Kerap sungguh beranak Contoh lah. Jadi nak bak kerap sungguh beranak. Salah kan? Tak salah. Sila. Nabi bangga umat dia ramai. Tuan-tuan, nak jarak ke, nak rancang sekian-sekian, okey, tak ada masalah. Cuma jangan hadirkan perasaan takut miskin. Jangan. Kerana tu perangai Arab jahiliah. Quran datang betul yang tu. Macam-macam lagi lah Quran datang. Kerana perangai orang Arab jahiliah tak betul. Banyak benda tak betul. Allah bagi Quran kat Nabi, perbetul balik umat waktu tu. Tu sifat Quran. Jadi Quran diberikan kepada Nabi SAW dan melalui Jibril alaihi salam disampaikan kepada Rasulullah. Bila? Bulan Ramadan, lepas 6 bulan Nabi dilantik. Baik, ayah-ayah ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi ketika umur Nabi hampir 40 tahun, dekat-dekat 40, tuan-tuan, Nabi dah mula kerap naik ke Gua Hira. Sekali-sekali naik turun, sekali-sekali naik turun. Kerana mencari jalan untuk berkhulwah, melihat suasana Arab yang makin teruk, makin jauh dengan agama, sembah berhala, macam-macam. Letih dengan ubah ni. Jadi Nabi memilih jalan berkhulwah
Nabi naik ke Gua Hira. Duk lagi turun, lepas tu naik pula. Lagu tu lah. Maksudnya kerap Nabi naik. Setiap Ramadan mesti ada atas gua ni. Nabi pilih Gua Hira. Kerana Gua Hira, duduk di atas gua tersebut, mata akan memandang tepat dengan Kaabah. Kalau duduk di atas Gua Hira tu, kalau duduk dalam gua tersebut, direct terus dengan Kaabah, nampak direct. Dan Nabi memilih Gua Hira, salah satunya sebab tu. Boleh tengok Kaabah direct. Kata ulama, melihat Kaabah juga sebagai ibadah. Tuan-tuan duduk tengok Kaabah saja boleh pahala. Kaabah, melihat Kaabah tu boleh pahala. Jadi Nabi beribadat dalam Gua Hira, salah satu cara ibadat Rasulullah adalah dengan memandang Kaabah. Jadi Nabi duduk dalam gua tu, lagi naik, lepas tu turun, naik turun, sampai umur Nabi 40, Nabi duduk naik turun, genap 40 tahun 6 bulan dari Ramadan, Nabi didatangi Jibril alaihi salam. Jibril mai. Ini sedia maklum. Cuma saya nak sebut malam ni lebih sikit. Tuan-tuan dah dengar banyak dah. Cuma malam ni kita masuk dalam sikit. Baik. Bila Jibril datang kepada Nabi SAW, tuan-tuan, ulama telah sebut dalam kitab mereka bahawa jumlah malaikat Jibril bertemu dengan Nabi SAW lebih kurang 124,000 kali. Cuma dalam jumlah ribuan kali tadi ni, 2 kali sahaja Nabi melihat Jibril dengan rupa parah dia yang sebenar. Yang lain semua dengan rupa parah benda lain. Tak kira rupa kawan ni, tak kira rupa kawan tu, tak kira rupa kawan ni. Dan rupa yang paling kerap Jibril datang, menyamak tak kena. Dia berupa dengan rupa parah seorang sahabat namanya Sayyidina Dihyah Al-Kalbi. Ada seorang sahabat namanya Dihyah. Segak Dihyah ni. Dihyah sahabat Nabi ni nama Dihyah bin Kalbi ni segak, kacak, tampan. Jibril selalu main dengan muka dia. Dalam kitab ulama sebut macam tu. Baik. Tuan-tuan dan rahmati Allah, nak sebut lebih-lebih, kita tak pernah jumpa malaikat Jibril. Tak pernah jumpa. Orang yang dapat tak pernah jumpa, tapi kalau Jibril kirim salam, kira kemah. Tuan-tuan, siapa dah yang pernah dapat salam dari Jibril? Siti Khadijah, Siti Aisyah. Mereka ni pernah dapat kiriman salam daripada Jibril alaihi salam. Jibril kirim salam tak kemah. Hebat lah. Orang jarak atas pun pernah agak dapat kiriman salam daripada malaikat. Sabar abang, kawan. Masa kita tak awal nak sihat, masuk wad, tahan hospital, mereka main ziarah. Dia main ziarah bawa buah lah, bawa roti habis kurang. Ada seorang kawan ni keluar lagi, dia main tepi linga kita, dia kata nak guna abang kat ni. Awak malaikat mau kirim salam. Ni orang ni kawan haram jadah orang ni. Lawak tak kena tempat. Betul ke malaikat mau kirim salam? Tak pun, dia kencing kita. Bukan betul pun, tapi Jibril ada kirim salam kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita bukan dapat kirim salam, tengok pun tak pernah. Kirim salam pun tak pernah lagi nak tengok Jibril, tak pernah tengok. Cuma dia pernah datang kepada Rasulullah banyak kali. Baik, waktu nak mai sampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan sedia maklum, Jibril sebut kepada Nabi, Iqra. Kemudian Nabi jawab, ma ana biqari. Iqra. 2 kali ulang, Nabi jawab yang sama, ma ana biqari. Iqra, baca Muhammad. Nabi kata, ma ana biqari. 3 kali Jibril sebut, 3 kali juga Nabi jawab. Jawapan yang sama. Dulu tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah, kita dengar maksud Nabi jawab, ma ana biqari, saya tak erti baca. Bila Jibril kata baca, saya tak erti baca. Baca, saya tak erti baca. Baca, saya tak erti baca. 3 kali Nabi ulang tak erti baca. Baik, tak ada masalah, terjemahan tu okey. Maksudnya takkid, Nabi nak tekankan memang betul aku tak erti baca. Batu ulang 3 kali. Cuma ada kaedah dalam bahasa Arab, ada satu kaedah sebut at-ta'sis aula min at-ta'kid. Mendatangkan makna yang baru lebih baik daripada bawa makna yang sama untuk penekanan. Maksudnya kalau terjemah maksud yang sama nak tekan sungguh, memang tak tahu, okey, tak ada masalah. Tapi kalau boleh buat main makna baru, lagi power, lebih aula. Guna bahasa Arab ni power. Lepas tu bahasa Quran, bahasa Arab kena perhati elok-elok. Bahasa dia luar biasa. Jangan buat main.
Tuan-tuan, sebagai contoh, dalam Quran Allah sebut fa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Dua kali kan Allah ulang dalam Quran ayat yang sama. Baik saja ulang ke? Tak, boleh jadi Allah nak tekan. Sesungguhnya setiap yang susah pasti akan ada mudah. Setiap kali susah Allah akan bagi mudah balik. Allah ulang dua kali saja ulang. Dia kata tak, Allah nak tekankan bahawa setiap kali susah mesti akan senang. Baik, kalau terjemah dengan makna yang sama untuk tekankan ayat tu, okey. Tapi kaedah sebut boleh buat main makna baru lagi paut. Jadi ulama buat makna baru mengikut kaedah bahasa Arab. Tuan-tuan, dalam perkataan itu fa inna ma'al usri yusra. Al-usri susah, yusra mudah. Perkataan al-usri ada alif lam, yusra tak ada alif lam. Ayat kedua pun sama. Jadi ulama yang mahir dalam bahasa, mereka terjemah makna ni makna yang berbeza. Tuan-tuan, bila sebut ada alif lam, makna yang sama. Kalau ada alif lam sama, satu tu je makna. Jadi al-usri ayat pertama dengan al-usri ayat kedua sama. Sebab ada alif lam dua-dua. Susah, susah. Susah ni susah yang sama. Tapi perkataan yusra tak ada alif lam, dia umum. Jadi yusra yang pertama dengan yusra yang kedua berbeza, tak sama. Lepas tu nak terjemah dulu mana? Terjemahan yang tepat kata ulama, sesungguhnya setiap susah di dunia akan dapat kesenangan di dunia, dan setiap susah di dunia, susah sama, akan dapat senang di akhirat. Satu dunia, satu akhirat. Mudah dunia pun mudah, akhirat pun mudah. Macam mana dia terjemah akhirat, dunia dengan akhirat? Sebab perkataan tu tak ada alif lam. Dahsyat bahasa Arab ni. Anda boleh ingat apa ni? Batu kita yang tak erti bahasa Arab, kita yang tak apa tahu sangat bahasa Arab, tuan-tuan dirahmati Allah, tak memadai dengan hanya terjemahan. Bahasa Arab ni luah. Batu kita heran macam mana ada orang boleh terjemah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam atas arasy, Allah duduk atas arasy. Dia terjemah duduk. Hang terjemah duduk. Tuan-tuan, duduk dalam bahasa Melayu pun berlembab makna dia. Duduk ada makna macam tuan-tuan duduk lah ni, duduk atas lantai. Ada makna duduk, duduk atas kursi, duduk ke? Tapi tak sama duduk kan? Beza lah. Ada duduk dengan makna tinggal di mana. Hang duduk kat mana? Bukan tanya duduk tak mana. Dia kata duduk kat bungkong lah. Tu orang panggil bodoh. Bukan tanya duduk tak mana. Tak. Maksud tempat tinggal kamu mana? Dia tak tanya tempat tinggal. Duduk kat mana? Maksudnya duduk tadi makna lain lah. Lain dah makna duduk. Tuan-tuan, ambil anak sekolah, kita tanya anak kita balik ke apa, dia kata sekali balik pukul 1 petang. Kita hantar dia tadi pagi, masa nak balik kita pesan dah, sekali abah mai 1 petang, adik duduk tang ni lah. Tuan-tuan, suruh dia duduk lah. Suruh tunggu. Tak, dia duduk lala lecah. Ayah acak pergi duduk orang tu. Kita main mana anak dah tu belemoy. Pasal apa duduk orang ni? Ayah suruh duduk. Sah bodoh macam maang. Begitu lah. Ya, kita bukan suruh duduk dalam lecah, kita suruh tunggu. Ya, duduk mana lain lah. Kalau bahasa Melayu pun duduk banyak makna. Tuan-tuan dirahmati Allah, apatah lagi bahasa Arab. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah atas tangan-tangan. Kenapa kamu pergi terjemah tangan? Yadun bahasa Arab bukan tangannya. Banyak makna ni. Ni bahasa Arab ni, bukan bahasa Melayu. Baru nak cek balik banyak. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, maka bila kita sebut tadi, Nabi jawab 3 kali ulang, ma ana biqari, ma ana biqari, ma ana biqari. Ada orang terjemah, saya tak erti baca 3 kali. Okey, nak bagi tekan. Cuma ulama kata lebih aula buat main makna baru. Jadi perkataan ma ana biqari 1, ma ana biqari 2, ma ada 3 kali ma. Jadi ma tu ulama terjemah ma lain. Ada ma imtina'iyah, ada ma nafiyah, ada ma istifham, ada banyak ma makna. Ma berlambak banyak makna ma ni. Jadi ulama terjemah dengan makna lain. Jadi maknanya apa? Bila Jibril datang suruh Nabi baca, Iqra, baca wahai Muhammad. Jawapan pertama Nabi kata, ma ana biqari, maksudnya saya tak mau baca. Ma imtina'. Dia tak mau baca.
tengah duk terketak tengok Jibril. Jibril main dengan rupa parah dia yang sebenar, takut Nabi. Tak ada suruh baca, oh saya tak mau baca. Iqra, baca Muhammad. Nabi jawab, ma ana biqari. Ma yang kedua, ulama terjemah, saya tak erti baca. Bukan tak mau baca, tak erti baca pula. Tadi tak mau baca, yang kedua saya tak erti baca. Iqra, baca Muhammad. Nabi jawab yang ketiga, ma ana biqari. Ma yang ketiga maksudnya nak baca apa? Lain lah. Semua lain tu main pada perkataan ma tu. Jadi mula saya tak mau baca, kemudian saya tak erti baca. Duk baca Muhammad, nak baca lagu mana ni? Nak baca apa? Maka Jibril kata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhan kamu yang mencipta. Baca macam tu. Itu sejarah bagaimana Rasulullah mendapat wahyu daripada Allah. Surah yang pertama itu surah Al-Alaq, daripada ayat pertama sampai ayat yang kelima, diberikan kepada Nabi SAW, diturunkan secara bersambung-sambung sampailah menjangkau lebih kurang 23 tahun. Turun sikit demi sikit kepada Nabi, cukup 23 tahun. Daripada umur Nabi 40 sampai Nabi nak wafat, turun Quran kepada Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, ayah-ayah ibu dirahmati Allah, maka peristiwa nuzul Quran ni ada sangat berkait rapat antara malaikat Allah namanya Jibril dengan Nabi kita Muhammad SAW. Sebab tu tajuk tazkirah kita malam ni berkaitan tu lah, Jibril dan Quran, dan macam mana disampaikan kepada Nabi SAW. Panjang cerita sirah turun Quran kepada Nabi ni, panjang. Kita hanya ambil poin sikit untuk ambil sebagai tazkirah kita pada malam ni. Jadi ayah-ayah ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ambil Quran yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan hidup kita dalam kehidupan seharian. Siapa yang duduk dengan Quran, hidup dia akan betul menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggal Quran. Malam ni malam 20 dah. Ada di kalangan masyarakat kita selain Quran tak baca. Dia buat apa tau? Dia kalut ngapa ni tambah tak tahu. Quran tak ada baca. Tuan-tuan, kalau Ramadan pun tak ada baca Quran, bulan lain lagi telah letih. Punya jauhnya kita dengan Quran. Ada yang tak erti baca Quran, ada. Tuan-tuan, antara suara yang Allah suka dengar, Nabi sebut wa sautul ladzi yaqra'ul Quran. Tiap-tiap hari kita guna suara, dan suara yang Allah suka dengar adalah suara orang baca Quran. Jadi takkanlah 24 jam kita guna suara, takkan kita tak mau guna sebahagian suara yang diberikan oleh Allah untuk bagi Allah suka dengar dengan baca Quran. Cakap benda lain macam-macam lah, ambillah satu masa baca Quran supaya Allah suka dengar suara kita. Allah suka dengar suara orang baca Quran. Sedap tak sedap, gagap ke lancap belakang, yang penting baca. Allah suka. Orang tak tentu. Orang suka yang sedap, tak sedap dia tak suka, tu orang. Tuan-tuan duk kira orang penat. Tak, janji Allah suka. Orang suka hak sedap ya, lancang, elok, sedap, okey. Hang baca lambat, gagak, slow, pai. Duk tadarus selama ni pukul 10 sampai pukul 10.30 sampai pukul 11.30. Selama ni sejam ya, boleh habis juzuk. Tiba-tiba mai seorang Pak Long ni gagak, dia nak join enggak? Dia join bukan nak baca Quran kan pun, sebab dia tahu siapa yang duk join tadarus ni hujung-hujung boleh melekat selai. Masuk juga habis contoh. Join juga walaupun gagak, duduk juga dengar nak baca Quran juga tadarus. Orang sebelum ni 10.30 mula, 11.30 habis. Pasal dia join, tuan-tuan dan rahmati Allah, 10.30 mula, 4.30 baru selesai. Dekat-dekat esok lah. Orang tak suka ni. Habis tadarus 4.30, orang tutup Quran, abang mana? Esok kami tengok muka bubuh belajar terus ni kan. Orang tak suka. Bak lambat. Nak kena perbetul punya lambat. Orang duk perbetul. Bila orang perbetul dia marah. Dia kata hampa baca aku tak tegur pun. Pula dah. Mai aku baca mau tegur kata lah. Mampu. Baik, orang kadang boleh jadi orang tak suka dengar. Tapi tuan-tuan, Allah suka dengar. Tak payah macam orang. Baca seorang-seorang, pelan-pelan. Nak belajar, lepas tu baca Allah seorang-seorang. Kerana suara tu Allah suka dengar. Maka ayah dirahmati Allah, semoga Allah kurniakan rezeki untuk kita baca Quran sepanjang hayat kita.
kita hidup dengan Al-Quranul Karim, diberikan rahmat dengan Al-Quran, dan semoga Al-Quran menjadi hujah penolong kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Quran, kerana Quran akan datang sebagai syafaat kepada tuan yang bacanya pada hari kiamat kelak, insya-Allah. Jadi ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah, sebelum saya berhenti, dua pesanan ringkas sebelum kita berhenti. Yang pertama, tuan-tuan dirahmati Allah, mengikut pendapat Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, kalau Ramadan jatuh pada hari Ahad, maka kemungkinan besar Al-Qadar malam 29. Kemungkinan besar. Tahun ni Ramadan kita hari Ahad, kemungkinan besar malam 29. Tak tentu, boleh jadi malam 27, kerana malam 27 malam Jumaat. Tahun ni Khamis minggu depan, dan ni malam Jumaat lah, malam 20. Khamis minggu depan malam 27, malam Jumaat. Besar kemungkinan enggak tu? Dah ikut pendapat Imam Ghazali, kalau jatuh hari Ahad malam 29. Boleh berjaya tak? Boleh. Sebab yang sebut ni Imam Ghazali. Kalau yang sebut Haji Ghazali Tokyo Ortijon, tak tentu. Aduh nak fikir macam tadi. Tapi kalau sebut Imam Ghazali yang sebut, dia ni hujjatul Islam, ulama besar dalam dunia Islam. Ambil perhatian. Bukan bermakna malam ni tak payah, esok tak payah mai dah, lusa tak payah mai malam 29 pula. Tak. Tuan-tuan, main tiap-tiap malam, beramai tiap-tiap malam, malam 29 double. Bagi lebih malam tu. Kemungkinan besar malam tu. Tuan-tuan, ayah-ayah yang ada malam ni kat 50 tahun pun ada, 60 tahun pun ada, kat 70 pun ada. Maksudnya jumpa Ramadan 50 kali lah. Siapa boleh angkat tangan sepanjang 50 kali dia jumpa Ramadan, dia dah dapat dah Lailatul Qadar paling kurang sekali. Tolong angkat tangan, saya nak selfie. Nak tengok muka dia pun. Siapa boleh angkat tangan? Tak ada. Kita tak boleh nak claim kita dapat, sebab kita tahu amalan kita banyak mana. Sedekah banyak mana, baca Quran banyak mana, sembahyang malam banyak mana, berzikir banyak mana. Kita tahu kita siapa dia. Macam mana nak dapat? Hang buat pun lebih kurang. Tahu dah selama ni buat lebih kurang. Tahun ni Allah bagi peluang sekali lagi masuk, puluh lebih pada tahun-tahun sebelum ni. Bagi nampak usaha nak dapatkan Al-Qadar. Jangan tunggu tanda. Tuan-tuan, walaupun tak nampak tanda, ada orang Allah rezeki nampak tanda. Dia keluar nak makan suap pukul 3 pagi, nak pergi cari kedai, tengah bawa kereta tengok pokok tunduk, angin berlain, lain-lain, dia nampak suasana lain. Patah balik, ambil mayang baca Quran. Kerana berat hati dia kata tu Al-Qadar. Tapi bukan semua orang nampak tanda tu. Rezeki Allah bagi nampak. Saya sepanjang hidup sekali ya, peribadi. Tahun 2015, malam tu malam 25, kena dengan malam Jumaat. Dan Allah rezeki nampak tanda. Saya balik rumah mak saya, ayak di rumah mak saya beku. Sebab mak saya boleh mati air. Beku yang. Dah nak pergi beku malam ni boleh boh. Nak abang jangan tunggu tanda, jangan tunggu ayak beku, jangan tunggu pokok tunduk. Nak tunggu pokok tunduk, panggil orang tebang, nerap terus pokok tu. Jangan tunggu tanda. Beramai. Buat amalan. Kalau orang kata semalam nampak tanda, alhamdulillah kita beramai. Kita tak nampak, tapi kita beramai. Dia kata tak malam 27, alhamdulillah 27 pun aku beramai. Kau ni pula, kau rasa tak, hampa perhati lah elok. Ni gambar aku tangkap dah. Malam 23. Kita kata alhamdulillah malam 23 pun kita beramai. Main lagi seorang, tak. Kalau hampa perhati lah elok, malam 17. Nuzul Quran tu. Alhamdulillah aku beramai. Main seorang lagi aku dah tak. Lain mampu hidup hampa lah, mana kata apa pun. Tiap-tiap malam kita beramai. Orang nak, mereka berkantau minta kau Dia ni aku rasa, ikut hang rasa penat. Dia ni rasa masin, dia ni rasa tawak, ni tak rasa langsung COVID. Contohlah. Jadi masing-masing ada kan, masing-masing punya pasal yang lah nak sebut apa pun. Yang penting kita beramai cari Al-Qadar yang Allah janji ada dalam Ramadan. Ikut pendapat Imam Ghazali malam 29. Malam tu pun lebih. Kita dah mula dah nak masuk malam ni malam 20. Ada orang mula dah malam ni mulai. Ikut 10 malam lah ni mula 21. Tak, malam ni pederah lah. Tak ada masalah, pederah. Mula malam ni sampai malam raya. Pulun buat ibadat. Itu yang pertama. Dan yang terakhir, ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah, sekarang kita pakat orang pakat duk bayar dah zakat fitrah. Jangan duk lupa tak bayar.
pakat-pakat bayar dengan cara apa sekalipun yang boleh kita bayar, guna internet ke, jumpa secara bersemuka ke, bayar zakat. Cuma saya nak kena pesan satu, sebab ramai orang terlepas pandang. Tuan-tuan ingatlah, zakat fitrah tuan-tuan tak sah bayar pakai emas. Zaman Allah kan pakai pelitup muka. Ingat, tak sah bayar zakat pakai emas, tak boleh. Kerana zakat fitrah hanya sah bayar pakai duit ataupun berah. Di emas tak sah. Dia kalau duk hulak emas sampai 7 keping, ni zakat saya. Sebab ni tambah emas ni tang tu. Jadi kadapun dia nak pakai masa bayar, tak apalah. Jangan bayar guna emas. Duit tak bagi emas 7 keping kat balong tu. Saya kita sesat pula dah. Saja melawak. Sebuah orang kata lah, tuan-tuan dirahmati Allah, korek liang tak boleh pakai kasut. Tuan-tuan nak korek liang tak boleh pakai kasut, nak pakai jangkui. Pakai kasut jenuh korek lah. Dia pergi buat kasut. Dah dia tersilap, dia kalut sangat orang dah dia kalut. Jadi itulah kita nak sebut bayar zakat, dan beramai baca Quran, sedekah, istighfar, banyak sebut kalimah la ilaha illallah. Apa saja amalan yang kita boleh buat, maka pulun lakukan dalam Ramadan Al-Mubarak. Jadi insya-Allah kita sambung lagi 4 rakaat tarawih, witir dan sebagainya. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah berkati, berikan kebaikan, dan Allah kurniakan kepada kita keampunan dan diberikan ganjaran yang sebanyak mungkin yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.